Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Ini kan macam gelap sikit, Ustazah nak terangkan. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersiaran daripada mana? Saya yang bersiaran. Saya bersiaran daripada Negeri Sembilan, Seremban, bertempat di Pejabat ni, di Senawang. Dan anda mendengarkan ataupun hadir di mana? Nak tengok siapa? Masya Allah, terima kasih. Ada sahabat kita daripada Ain, Ramizah, Abaziz Mira, Liza Hamzah, Tasharina, Masya Kamaria. Lagi siapa lagi ni? Assalamualaikum Ustazah and semua first time join live Ustazah Kamariah 20502. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ni tak berkebetulan kan? Tengok yang rakaman je. Masya Allah, tak apa. Selamat berkenalan kita. Insyirah. Terima kasih kepada Tasha. Tasha pun sama, sejuk juga mata memandang. Syaza Sofia, Marina Rosli dan okey, kita boleh tengok lagi. Ana Mahdiran, Zalika Bex daripada Johor. Amina 73. Waalaikumsalam Nani. Seri Kembangan. Okey. Kemudian sahabat-sahabat di FB pula, kita ada Nur Amalina, Nita Ainsinden, Wan Rashida, Zaliha Tahir, Nur Hashima, Wan Mahani, Zubaidah Muhammad, Aniza Asmara, Nafis Ahmad, Isha Shah, Rohaya Ismail, Noli Yusof, Nurul Hidayah, Mia Zulkifli, Aminah Cik, Wan Muhammad, Munirah Draman dan lain-lain, Aida Ida. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita mula dulu majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Besar bunga orkid tu kan. Nak tunjuk tu ada bunga besar tu. Okay, kita kena tepi sikit. Nanti kita akan beralih ke... Ini pun kena tarik sikit kot Kena tolak tengah sikit. Tolak ke sini sikit. Okay. Subhanallah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian. InsyaAllah pada petang ini bersama dengan saya menerusi satu majlis ilmu yang dianjurkan oleh satu pihak yang sangat istimewa, iaitu Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Ma'had Al-Khair Lil Banat. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Al-Khair Lil Banat, Jalan Sekolah Arab Kemunting Perak. Subhanallah. Yang menganjurkan adalah Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, jadi tajuknya adalah Menggapai Impian dalam Cabaran COVID-19. InsyaAllah nanti kita akan bincang. Dek, readykan dengan marker ya. Menggapai impian dalam cabaran COVID-19. Soalannya, bagaimana pelajar hari ini boleh mencapai impian? Boleh mencapai impian, boleh teruskan cita-cita walaupun nampak
Kan kaedah pembelajaran tak seperti dulu, fokus tak sama. Kan dulu lagi faham sebab direct dengan cikgu. Kan cikgu sendiri pun terbatas sekarang. Jadi adakah kan masa depan ataupun perjalanan seterusnya tidak seindah orang-orang dulu? Kan pelajar-pelajar macam zaman ustazah, ada situasi belajar dalam kelas, mesti tak sama. Dengan online dan belajar dalam kelas, guru depan, ada disiplin, ada pakaian sekolah dan sebagainya. Jadi adakah kan kita dan anak-anak kita pada hari ini, pada akan datang, kita tak tahu kan. Hari ini wabak COVID-19 dan kita pun tak tahu bila betul-betul akan berakhir. Walaupun sekolah dah tak lama lagi nak buka, tapi begitulah, itu percubaan. Kita tahu jika ada saja kes yang positif dan sebagainya, macam biasalah akan kuarantin. Dan macam yang awal-awal tahun dulu, mula-mula start kuarantin, lama-lama sekolah perlu ditutup. Jadi kita tak tahu dan tak boleh jangka apa yang akan berlaku. Jadi tuan-puan sekalian, soalan dan juga tajuk yang diberikan itu menggapai impian dalam cabaran COVID-19. Saya akan fokus kepada berkenaan dengan situasi anak-anak. Mungkin kita akan sebut juga situasi ibu bapa yang nak menyokong ni pengajian anak-anak ni. Jadi bolehlah ibu bapa sempena cuti sekolah kan. Jadi anak-anak pun ada dekat rumah, ibu bapa anak-anak pun tak ada kelas. Jadi boleh ajak mereka untuk dengar sama perkongsian kita petang ini. Masya-Allah. Yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Bagus sangat. Okey, kita tengok tuan-puan sekalian. Saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz Muhammad bin Abdullah selaku pengetua Cemerlang. Masya Allah, hebat. Pengetua ni dapat anugerah Cemerlang. Cemerlang, pengetua Cemerlang ni bukan mudah. Kan dia perlu melalui banyak proses, pengorbanan masa, tenaga, komitmen, idea, macam-macam lah. Kan bukannya dengan mudah dapat Cemerlang tu, melainkan telah menempuh perjalanan yang susah, yang sukar. Subhanallah, tahniah ya selaku pengetua Cemerlang SABK Ma'had Al-Khair Lil Banat. Seterusnya Tuan Haji Salahuddin bin Khalif selaku yang dipertua PIBG. Seterusnya barisan guru penolong kanan, ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru, ibu bapa dan para pelajar yang sedang menonton semua. Seterusnya muslimin-muslimat yang hadir. Masya Allah. Baiklah tuan-puan sekalian, sekarang kita nak beralih. Dek bapa ni, bila nak tekan ni dia tak pergi ke next. Dia jadi turun ni. Tengok dek. Faham tak? Okey, baik-baik. Sebab dia dah hilangkan tu. Okey. Subhanallah. Saya kan sebab masa kita agak suntuk, saya nak pergi terus kepada beberapa soalan. Lepas tu saya akan kupas insya-Allah. Saya ada menerima beberapa soalan pada pihak penganjur. Menarik tuan-puan sekalian. Pertama, soalan daripada pelajar. Kemudian yang kedua, soalan daripada ibu bapa. Dan insya-Allah kita akan cuba jawab soalan daripada pelajar dulu. Dan bila kita dapat soalan daripada pelajar, saya sendiri pun bila tengok soalan, terasanya terasa di sini macam mana? Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Macam tu. Macam mana lagu dia, Syirah? Kan sakitnya di sini sebab soalan ni daripada anak. Jadi saya pun terasa sebab saya rasa anak saya pun mengalami masalah yang sama. Masya Allah. Okay, kita tengok. Soalan daripada anak ni, mereka dah siap-siapkan soalan lagi. Mungkin pihak sekolah dah bagi peluang mana pelajar yang nak tanya soalan. Okey. Ataupun nanti soalan tu tak apalah. Mungkin plannya dia orang akan tanya tak direct saja kan? Kan direct saja kan. Okey, tengok ya soalan pertama daripada anak. Assalamualaikum Ustazah. Antara tugasan rumah seperti sidai baju, memasak atau seumpamanya dengan PDPR, yang mana patut kita dahulukan? Arahan dari ibu bapa atau pelajaran dalam talian dengan guru? Masya Allah. Tu yang saya kata terasanya di sini. Tuan-puan sekalian, ini anak kita yang tanya. Mana mereka perlu ikuti, turuti, mana mereka perlu dahulukan? Kan? Tengah nak PDPR tu, mak panggil. Along, tolong mak kat dapur masak ni. Orang ada kelas. Tak apalah kelas tu. Nama pun kelas online. Kau bawa je tu. Laptop tu main kat dapur ni Tutup kamera tu. Tutup kamera, cikgu tak tahulah. Tutup audio. Yang penting nama tu ada naik. Tuan-puan sekalian, betul tak? Memang boleh buat macam tu. Memang boleh. Along ni pula sebersalah. Turunlah dia tolong masak apa. Memang kalau ikutkan tak dengar dah tu.
Apa cikgu ngajar apa dah ketinggalan dah. Okey. Baiklah tuan-puan dan puan-puan Allah sekalian, anak-anak, ibu ayah, saya juga ada anak 5 orang PDPR. 2 orang sekolah menengah, 3 orang sekolah rendah. Anak semua 7. 2 orang lagi tak sekolah lagi lah. 4 tahun dengan 2 tahun. Subhanallah. Apa yang kami sendiri praktikkan macam ni. Bukanlah nak kata kami ni ibu bapa yang cemerlang atau terbaik. Tapi itulah yang mampu dibuat. Kita bangun seawal pagi kan. Pukul 5.30 paling lambat lah bangun. Kalau dapat bangun pukul 5, Alhamdulillah lagi bagus. 5.30 kejutkan semua anak kan. Bangun, kita ajar dan biasakan anak-anak kita solat tahajud, solat witir kan. Witir tu biasanya kita dah siap solat lepas isyak. Sebab takut tak terkejut terlepas solat witir. Jadi tak ada masalah, lepas isyak terus solat witir. Yang kecil-kecil tu mereka solat witir 1 rakaat. Tak apalah. Yang dah besar sikit sekolah menengah, kita kata solatlah witir yang terbaik. Solat 3 rakaat. Kalau Nabi buat lebih lagi. Tapi kalau solat lepas isyak tak solat witir, bangun pagi esok. Okey, jadi 5.30 tu macam kita letak paling lambat bangun. Bila bangun awal, tuan sekalian, subuh sekarang 5.50 dah masuk. Lepas 5.50, sebab saya ada keluar pukul 7. 5.50, lepas tu kita solat, ayahnya pergi surau. Jadi anak kan tak boleh bawa lagi, tapi bapa dah boleh. Jadi pergi kita pun solat, 6 suku dah siap dah solat subuh. Kita dah buat solat sunat, solat subuh kan. Lepas tu baca al-maksurat. Baca al-maksurat 15 minit siap. Tak sampai, maksurat 10 minit siap. Baca al-maksurat, kemudian pagi biasanya baca surah Yasin. Memang jadi amalan setiap pagi baca surah Yasin. Kalau tak sempat. Tapi biasanya kalau 5.30 bangun memang sempat. Okey, lepas tu saya kuliah setiap pagi pukul 7. Ayah dia pun akan fokus. Start pukul 7, kami sendiri dah tak tahu dah anak, bukan tak tahu, maksudnya serah pada anak dah ni, macam mana mereka menguruskan. Tapi sebagai seorang ibu, saya sendiri, setiap hari kena ulang. Setiap hari kena ulang. Itu saya rasa macam, saya tak boleh guna ayat. Takkan Umi nak pesan selalu. Kalau Umi tak pesan tak buat. Memang dah lalui dah pengalaman. Anak-anak memang suka dipesan. Memang selalu kena pesan. Jadi, bak basuh baju, bak jemur baju, bak kemas bilik, bak mandi semua kena settle sebelum pukul 8. Sebab kemakannya mula PDPR 8.30. Memang saya bagi masa 1 jam tu pukul 7 hingga pukul 8. Lepas Umi habis kuliah nanti, Umi akan cek bilik semua kena bersih, tingkap buka, dah sapu, katil dah kemas. Lepas tu baju dah pergi turun basuh. Sedang elok diorang turun basuh sejam. Nanti boleh jemur terus. Pandai-pandailah sebab saya tak akan uruskan baju anak-anak. Memang abang kakak kena uruskan yang adik. Saya memang dah lama pun tak basuh baju mereka. Tak jemur baju mereka memang dah lama. Dah bukan berapa bulan ya, dah berapa tahun. Sejak anak-anak dah mula berdikari sebab ajar daripada kecil. Yang Ustazah nak jawab, kamu confuse antara arahan ibu, ayah dan juga PDPR. Ustazah nasihatkan kepada anak-anak, kamu bangun seawal pagi, pukul 7 hingga 8, kamu boleh settle banyak perkara. Percayalah. Kamu boleh settle kemas bilik, kamu boleh settle ni, tak adalah berlaku, kamu tengah PDPR, mak panggil supaya jemur kain. Mak panggil supaya, basuh kain. Subhanallah, sebab apa? Mak ayah kamu tengok, kamu sangat bagus dan berdisiplin. Mak ayah kamu tengok, ui bagus ni. Kamu telah menunaikan permintaan dan dah menggembirakan hati ibu ayah kamu dengan awal-awal pagi kamu dah selesai semua. Mak pun tengok, wow bilik dah kemas. Dah settle. Dah Umi dah settle. Baju pun dah basuh, dah jemur dah. Okey. Sebagai seorang ibu, bila anak kita dah settle semua, kita ni dengan willing kita rasa macam okey, dia dah buat, kita buat yang terbaik part kita pula. Jadi makan pun sebab sempatlah lepas saya habis keluar pukul 8 lebih tu makan, kadang-kadang dia orang tolong sama-sama masak, lepas tu kadang makan simple saja, begitulah. Bila ada waktu rehat, ini Ustazah nak pesan pada kamu anak-anak sekalian. Ustazah tahu jadual rehat anak. Contoh dia mula 8.30, pukul 9.30 selesai atau pukul 10, dia ada gap waktu. Ada waktu rehat setengah jam, ada waktu rehat sejam. Ustazah akan tanya, waktu rehat buat apa? Dan tak benarkan mereka waktu rehat duduk bersantai, duduk baring-baring apa. Okey, waktu rehat terus turun ya. Diorang dah tahu. Okey, sebab kita duduk kat bawah, okey, diorang pun turun. Oh, dah rehat ya. Okey, Umi nak tolong apa? Sebab Ustazah ni mewajibkan anak selalu melatih bertanya, Umi, ada apa-apa nak tolong tak? Lama-lama, walaupun mula-mula dia terpaksa. Dan Ustazah nasihatkan kamu, wahai anak-anak,
kamu kena membiasakan diri tanya kepada ibu ayah. Mama, ada apa-apa nak tolong tak? Oh, itu apa saya? Itu adalah soalan mujarab ataupun soalan yang sangat mahal. Ibu bapa sangat happy kalau kamu tanya soalan tu. Itu soalan emas tu. Itu soalan power tu. Soalan power, super power. Bila anak tanya ibu ayah, Umi, Abi, Papa, Mama, Ayah, Mak, ada apa-apa nak tolong tak? Kita ada setengah jam masa waktu rehat. Masya Allah. Sebab Ustazah tak boleh jawab. Okey, kewajipan kamu PDPR. Nanti ibu kamu akan kecil hati. Ibu kamu akan jawab apa? Perempuan ni, ibu-ibu pandai bebel, okey? Ibu berkata, oh masa ni lah ni. Tadi ada masa kamu baring, ada masa kamu tak buat kerja, ada masa kamu tak nolong. Gini. Tapi masa mak mi tak tolong kau tanah ni. Dia jadi macam tu. Kamu kena jaga masa kamu, anak-anak sekalian. Kamu kena ada disiplin. InsyaAllah, bila kamu menghormati ibu ayah, kamu pandai ambil hati ibu ayah juga akan ambil hati kamu. Ibu ayah pun akan menyokong kamu. Bila tahu je kelas, oh, okey, kelas, okey, sorry. Umi tak tahu ada kelas. Bila kelas je, ibu bapa sebenarnya kena hormati masa itu adalah hak anak-anak dengan ilmu. Kalau kita rasa kita bertanggungjawab berkenaan dengan anak-anak dalam bab makan, minum, tempat tinggal, keselamatan, kesihatan dan sebagainya, tetapi kewajipan ibu bapa adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Itu wajib. Kalau tak beri berdosa kita ibu ayah. Itu nafkah yang perlu ditunaikan kepada anak-anak. Jadi waktu anak-anak belajar itu hak anak-anak. Tapi sebab soalan ni daripada anak, sebab itu saya jawab skop anak. Jadi kena muhasabah diri. Kenapa ibu ayah kita suruh juga kita buat kerja waktu belajar? Anak Ustazah kan, ada adik kecil. Ustazah ada umur 2 tahun. Maaf saya bahasakan Ustazah sebab ini saya jawab soalan murid ya. Ada umur 2 tahun, ada umur 4 tahun. Kadang-kadang adik ni kan, Ustazah saya tengah sibuk apa, saya kata okey Atikah tolong basuh cebok. Atikah pun keluar dengan cepat, okey bersih. Kadang tu kita nampak Atikah tengah ni, kadang-kadang Atikah cakap, okey saya nak sebut anak-anak komunikasi penting. Jangan kamu rasa emak ayah kamu tak memahami kamu sebelum kamu menjelaskan. Ini Ustazah nak pesan pada anak-anak. Kamu kena belajar memberi penjelasan. Jelaskan. Umi, Atikah ada kerja sekolah nak kena siapkan. Boleh tak bagi masa 1 jam? Okey Atikah, okey. Ambil masa 1 jam. Tapi kalau dia tak keluar daripada bilik, kita tahu kelas dah habis pukul 12 tapi tak keluar tanpa dia bagi explanation, Ustazah akan rasa, saya akan rasa, kenapa Atikah tak keluar lagi ni? Kan dah kelas dah habis pukul 12. Patut tolong ni, nak ida-ida makan ni. Patut tolong Umi tengah kelang kabut masak ni. Sebab kalau dia tak bagi penjelasan. Seorang ibu ni kadang tak sempat nak fikir tu, nak fikir ni. Tapi sebagai anak, beri penjelasan. Umi, lepas kelas nanti setengah jam boleh tak ada kerja khusus nak siapkan gini-gini. Okey, jadi Atikah turun 12.30. Okey Atikah, is okey. Penjelasan akan menjernihkan sebelum kekeruhan. Jangan keruh dulu baru nak jernih. Lambat. Keruh dulu baru nak jernih. Mak ni bertempik dulu. Atikah kenapa nak main? Bebel dulu. Lepas tu dia tu, nak buat kerja sekolah. Kenapa tak cakap awal-awal? Dia timbul macam tu. Faham ya? Jadi, dalam bab konflik di antara kerja rumah dengan tuntutan belajar, kamu kena belajar atur masa. Kalau pelajar di asrama dulu pun sama, ada disiplin. Waktu ni solat jemaah, waktu ni kena prep, waktu ni. Sekarang kamu kena bina jadual dan disiplin di rumah kamu. Kamu boleh buat jadual. Kamu boleh briefing pada mak ayah kamu. Okey, hari ni kelas ada 3 kali. Pagi 2, 1 petang. Okey, ni, nanti ni. Okey lah kalau macam tu nanti dah habis kelas. Okey. Macam tu lah ya. Miscommunication yang selalu menjadi penyebab ibu dengan anak, ayah dengan anak saling bergaduh ataupun berlakunya salah faham. Masya Allah. Okey. Jadi wahai ibu ayah, bantu anak untuk jadi anak yang baik. Tolong bantu anak kita untuk jadi anak yang baik. Jangan bila Ustazah sebut, dengar tu Ustazah Semak cakap apa. Dengar tu, kamu kena. Jangan begitu, kita yang kena dahulu guide mereka, kejut mereka pukul 5.30. Okey, bangun, solat subuh awal. Dah kalau bangun pukul 6.45, bangun pukul 7, memang tak jadi, memang out. Dia jadi out sikit. Sebab itu, bangun 5.30 paling lambat. Dia jadi harmoni sebelum subuh, lepas tu dengar azan subuh. Lepas tu dah sempat baca Yasin, dah sempat baca Al-Maksurat. Lepas tu pukul 7 tu dia orang dah ni. Kita akan rasa kehidupan hari itu berjalan dengan baik, tenang, barakah, rahmah. Allah akan pemudahkan. Sebab awal-awal pagi dah mula dengan
Al-Quran. Okey. Baiklah. Soalan yang kedua. InsyaAllah sejuk di fan buat kuat sangat. Biasa fan satu je. Fan sampai 3. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Antara tugasan rumah. Okey. Kerja sekolah saya banyak. Dengar ni, luahan perasaan. Kerja sekolah saya banyak. Sampai ke satu tahap saya buat kerja sekolah sekadar nak hantar dan siap je. Macam kita buat bukan kerana Allah. Kiranya kita belajar bukan kerana Allah lah kan. Macam mana nak ubah niat tu? Masya Allah, baiknya soalan anak ni. Baik sangat ni. Ni mesti budak baik ni. Dia tanya macam mana Ustazah? Kerja sekolah saya banyak. Sampai ke satu tahap saya buat kerja sekolah sekadar nak hantar dan nak siap. Asal siap, asal hantar. Asalkan tak kena marah. Tu je lah. Asalkan nama tak naik dalam grup WhatsApp. Macam mana kita nak buat bukan kita macam kita buat bukan kerana Allah. Sebab kalau kita sebut kalau buat kerana Allah mesti buat yang terbaik. Kan? Okey, kiranya kita belajar bukan kerana Allah lah kan, dia tanya. Macam kita bukan belajar kerana Allah sebab kita buat buat siap kerja sekolah tu asal siap je sebab takut kat cikgu. Macam mana nak ubah niat tu? Masya Allah. Okey, macam ni. Kita solat, kita puasa, kita sedekah kerana apa? Kita sebut kerana Allah. Yelah kita kata kerana Allah. Tetapi anak-anak kan, ibu ayah sekalian, kekuatan tarikan kerana Allah itu ada 2. Satu, kerana Allah memberikan kepada kita bayangan syurga. Kalau orang banyak sedekah, orang banyak puasa, ada pintu babus siyam. Banyak sedekah ada nama pintu syurga babus sadaqah. Orang yang solat jaga namanya babus salah. Orang yang banyak sabar namanya babus sab. Daripada cita-cita tu memberi kita semangat. Yang kedua, adanya ancaman daripada Allah. Ancaman neraka bagi orang tak solat, bagi orang tak puasa, bagi orang tak tutup aurat. Jadi dalam ar-raja, al-khawf war-raja, mengharapkan syurga Allah, dan al-khawf iaitu takutnya neraka Allah, dia jalan berseiringan. Jadi anak-anak sekalian, bila kamu siapkan kerja sekolah, kamu ada 2 tarikan. Kan? Satu, kamu siapkan kerja sekolah sebab kamu suka, kamu memang nak buat kerana Allah, nanti dapat pahala, tarikannya pahala. Tapi ada juga tarikannya kamu siapkan kerja sekolah kerana takut ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya nanti nama naik, nanti kan Umi nampak, Umi marah, Umi tanya, nanti cikgu call. Ya, kadang-kadang anak saya pun ada sampai tahap saya tak perasan dia tak buat kerja sekolah sampai cikgu call kan. Tapi call ayah dia lah biasa yang angkat. Kan barulah kami perasan yang anak ni dah berapa kali tak buat kerja sekolah. Ustazah nak sebut, kamu jangan terlalu dalam dan susah hati sangat fikir bab kamu belajar ni kerana Allah ataupun tidak. Kamu cukuplah, wahai anak-anak sekalian, berdoa dengan Allah. Berdoa. Macam mana berdoa? Kan nak mula belajar tu doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bila kamu mula pagi-pagi dengan doa, kamu mula dengan Al-Fatihah ke, kamu baca doa apa pun, ada yang baca Allahumma rahamna bil Quran, ada yang mula dengan doa tu juga. Yang penting kamu mulakan pengajian kamu setiap hari dengan doa, itu kamu mengikat pengajian yang kamu belajar sekolah rendah ke sekolah menengah, kamu telah pun memulakan dengan perjalanan langkah-langkah supaya kamu belajar itu dikira ibadah. Faham ya? Kan, suatu amalan kita nak kira ibadah, kawan-kawannya sebut bismillah. Kalau dapat baca doa itu lebih baik. Sebab itu tolong ibu ayah, sebelum anak-anak mula kelas, duduk depan sekejap. Okey, baca doa nak mula belajar hari ni. Jadi kita pun baca doa sama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, contoh. Lepas tu, okey, selamat belajar anak-anak semua. Begitulah cara ibu ayah memimpin dan menuntun anak-anak supaya mereka memulakan pengajian dengan nama Allah, dengan berdoa kepada Allah, dan dengan itu sahabat-sahabat muslimin-muslimat anak-anak sekalian, itulah insya-Allah dikira sebagai belajar kerana Allah. Bab kamu nak siapkan kerja sekolah macam asal siap semua itu insya-Allah tidaklah menjejaskan niat asal kamu belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu normal lah tu. Kan, kalau buat kerja sekolah tunjuk dekat sekolah lain, ini online, hantar-hantar online bukan mudah. Ustazah pun kadang-kadang macam itulah dengan anak-anak. Asalkan buat je. Macam itulah kan. Sebab kita pun tak sempat lah nak cek semua kerja sekolah. Okey.
Ustazah nak sebut juga kepada guru-guru. Ustazah percaya ramai sangat guru-guru yang sangat bertolak ansur. Yang mana mereka bersedia menerima apa jua hasil daripada kerja sekolah anak murid. Sebab mereka tahu agak susah sebab tak dibimbing secara direct. Jadi mereka pun faham kalau ibu bapa macam kami ada 5 orang anak sekolah, 5 grup WhatsApp, 5 tugasan yang berbeza. Memang kalau suami Ustazah dapat telefon kan, itu tahap teruk lah tu, anak lama tak hantar. Okay encik gini-gini. Apa yang boleh dibuat? Minta maaf je lah. Minta maaf Ustaz, minta maaf anak saya, minta maaf, insyaAllah tak ulang lagi. Macam tu lah. Tapi Alhamdulillah Ustaz, Ustazah, guru-gurunya boleh bertolak ansur. Jadi tuan-puan sekalian, kita dengan cikgu kan, ibu bapa dengan guru memang kena saling bekerjasama, memaafkan, bersangka baik. Subhanallah, kita membayangkan bahawasanya ibu bapa di rumah tu sangat susah nak aturkan semua anak-anak serentak. Kejap tengok sini, kejap tengok situ, lagi yang bekerja, tinggal anak dekat rumah lagi lah. Okey, itu ya yang kedua. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustazah, saya nak tanya. Kita semua ada harapan dan hari-hari kita berdoa untuk perkara itu. Tapi satu hari ditakdirkan apa yang kita minta itu tak dapat. Dan sebagai seorang manusia ada sikit rasa sedih sebab rasa Allah tak makbulkan doa kita. Jadi soalan saya, macam mana kita nak didik hati ini untuk percaya yang rezeki Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita sangka. Masya Allah. Okey, soalan yang sangat baik. Oh, ini soalan budak sekolah menengah ni. Bagus ni, sekolah agama, sekolah menengah kan? Sekolah agama bantuan kerajaan. Sekolah agama bantuan kerajaan Ma'had Al-Khair Lil Banat, Kamuntin Perak. Sekolah budak-budak hebat ni, guru-guru hebat, ibu bapa hebat, semua hebat. Dan yang bukan sekolah ni pun hebat juga. Jangan kecil hati. Kita boleh share ya perkongsian ni, dah tak lama dah ni, setengah jam je lagi nak habis. Okey, siapa yang nak tanya soalan pun mungkin boleh titipkan juga, kita boleh raikan juga, insya-Allah. Makasih sahabat-sahabat di FB yang selalu bagi star. Ada ramai juga ni star, dia lebihkan 1000 lebih dah di FB. Sebab itu adalah bentuk infak dan sumbangan kalian sebenarnya. Okey, Masya Allah. Soalan yang keempat, saya baca soalan dulu. Assalamualaikum Ustazah, mau Ustazah kongsikan doa, tip atau amalan tambahan untuk memberikan kekuatan dalam mendidik diri untuk istiqamah, tidak menjadi orang yang malas, dan cara mendapat keberkatan ketika belajar. Saya terlintas 2 doa. Jadi kena stay tune, kena bersama dengan saya sampai akhir. Saya akan tulis 2 doa. Doa menghindari malas, doa menghindari lemah semangat, menghindari rasa takut, pengecut. Memang doa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian doa yang kedua, Masya Allah, ini doa yang menjadi amalan saya. Dek cari juga, minta unit penyidikan. Unit penyidikan tak ada wakil seorang. Cari unit penyelidikan. Kenapa? Kan dah tahu. Bila unit penyidikan, bila Ustazah ada kuliah kat sini. Sebenarnya itu doa daripada hadis Nabi, tapi Ustazah tak ingat hadis tu. Kalau doa yang pertama tu, ya Ustazah ingat. Doa tu memang jadi amalan Ustazah daripada sekolah menengah sampailah ke universiti. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan barakah doa tu yang menjadi amalan sampai sekarang. Kalau sebelum ceramah, itulah antara doa yang Ustazah minta dengan Allah. Sebab kadang-kadang Ustazah, saya tak sempat pun, anak-anak sekalian, ibu bapa, saya tak sempat pun nak study, nak baca dan belik kitab. Tapi mudah-mudahan dengan barakah meminta dengan Allah, Allah beri ilham, Allah beri ilmu, kan, Allah beri ingatan yang kuat, lalu kita boleh menyampaikan dengan baik. Okey, jadi saya akan tulis di hujung nanti, tinggal 5 minit, 10 minit sebelum habis, saya akan pergi ke whiteboard. Jadi sekarang kita duduk dulu. Saya nak jawab soalan ketiga daripada anak ni. Okey, dia kata kadang-kadang ada harapan dan hari-hari kita berdoa, tapi ada satu hari ditakdirkan apa yang kita minta tu tak dapat, dia kata. Dan kita sebagai seorang manusia ada sikit rasa sedih sebab rasa Allah tak makbulkan doa kita. Jadi soalan saya, macam mana kita nak didik hati ni selalu percaya yang rezeki Allah itu jauh lebih baik. Okey, pertama kita membaca satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak pergi sekejap, kita tengok ni kan. Ustazah nak jawab dengan secara ringkasnya. Masya Allah. Hadina firman Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada tak ayat tu? Itulah jawapannya, tapi tak ada dalam slide ni. Itu firman Allah surah apa?
Bila soalan bertanya tentang bagaimana kita nak redha, sebab kadang-kadang apa yang kita minta tak dapat. Jadi itulah firman Allah yang menjawab kepada persoalan ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu benci itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak, apa yang kamu minta, ia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, bukan boleh jadi, wallahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamu, dan kamu tidak tahu apa-apa. Itu firman Allah. Anak-anak sekalian, walaupun kita rasa apa yang buruknya, kita minta kejayaan kot, kita minta A je. Kenapa kata benda tu buruk? Kan? Sebab firman Allah tu Allah sebut wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka. Apa yang kita tak suka kalau belajar? Apa yang kita tak suka, ia adalah surah Al-Baqarah ayat 216. Surah Al-Baqarah ayat 216. Doa yang Ustazah nak cari tu, Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Okey. Anak-anak, tuan-puan, ibu ayah sekalian, gagal tu benda tak elok. Tapi kenapa berjadi gagal? Dan bila orang kata, mungkin inilah yang terbaik. Ini adalah perancangan Allah. Allah nak bagi rezeki lain. Tapi kita dah jelas nampak. Kalau dapat C tu memang lagi tak bagus berbanding B. B pula kurang bagus daripada A kalau boleh nak A. Kenapa Allah tak tunaikan permintaan kita nak dapat A dalam subjek ni? Sedangkan kita dah usaha, kan? Sedangkan kita dah minta dengan Allah. Subhanallah. Usaha dah, minta dah, doa dah, solat ajak dah, tawakal dah. Tapi kenapa tetap tak dapat A ni? Kita harap straight A, tiba-tiba dapat straight B. Lepas tu bagaimana kita nak relate kan dengan firman Allah? Boleh ia baik bagi kamu. Kan, dek, macam ada masalah lain ni. Dia berhenti-berhenti, lepas tu ada recon ni. Tak apa, awak kena tengok, bukan awak pusing. Okey. Sebab tadi nampak dia switch kepada mobile, wifi ada masalah ni. Okey. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi, kalaulah Ustazah nak kupas panjang soalan 3 ni, ia melibatkan akidah. Ustazah cerita sikit lah. Maaf saya bahasakan diri Ustazah. Biasa saya bahasakan saya kan, sebab saya anggap saya sedang bercakap dengan anak-anak. Masa saya sekolah rendah, biasalah belajar. Kita nak juga cemerlang. Tapi pengalaman Ustazah masa sekolah rendah sekali je dapat nombor 1. Yang lain nombor-nombor lain lah. Lepas tu kita rasa macam kita dah usaha lebih daripada ada seorang kawan ni. Kita tahu dia bijak. Dia tak baca apa, tapi dapat je keputusan cemerlang. Masa kecil kita tak faham lagi kenapa kan? Kita tak faham. Tapi kita yang bersungguh-sungguh hafal, tak tidur malam 1-2 tak dapat nombor 2 ke nombor 3 tak dapat. Tapi Allah beri juga sekali rasa dapat nombor 1. Okey. Masuk sekolah menengah, Ustazah bukan kelas pertama, bukan kelas kedua. Kelas ke berapa lah? Sebab banyak kelas. Ada 6-7 kelas. Sekolah Ma'had Muhammadi Lil Banat Kota Baru Kelantan. Sekolah Ma'had Lil Banat Kota Baru Kelantan. MMP kan. Ma'had Muhammadi Perempuan. Lepas tu selalu lagi susah sebab sekolah tu macam budak-budak pandai sih kan. Selalu dapat nombor belas ataupun nombor 10. Bayangkan. Ya Allah. Macam itulah. Lepas tu SPM terbuka yang pertama. Maksudnya masa belajar sekolah menengah tu bukanlah cemerlang. Rasa kita usaha ni lebih daripada kawan-kawan ni. Tapi tengok kawan-kawan yang bijak-bijak tu belajar sikit-sikit je tapi cemerlang. Kita doa, buat solat hajat, macam-macam lah. Tapi bila keluar result tu kan berdebah. Ya Allah, macam mana ni harap ni kan. Tak dapat. Mungkin sel otak belum betul-betul berhubung masa tu. Bukan semua berhubung yang elok lagi. Lepas tu dapatlah keputusan SPM. SPM dapat 5A. Masa tu macam cemerlang jugalah 5A. Sebab SPM terbuka yang pertama. Percubaan. Dan tak reti lagi, cikgu tak ada pengalaman lagi macam mana SPM terbuka. Sebelum tu aggregate. Macam tu lah. Tapi kalau ikut aggregate, sebab aggregate ke 9 ke 10. Macam bagus jugalah. Subhanallah. Impian saya nak jadi peguam. Lawyer. Sebab yelah daripada sekolah tu macam dah pandai bercakap kan. Kita masuk pertandingan forum lah, kita macam tu lah, macam ni lah, debat lah apa kan. Jadi selalu orang kata boleh jadi lawyer ni. Kan macam tu masa sekolah, mesti orang kata pandai bercakap ni jadi lawyer ni, macam tu lah. Lepas tu cakap dekat mak, nak masuk UIA, nak ambil law. Okay, lepas tu nak masuk
Dapat UIA tu, dapat UIA. Lepas tu dapat juga. Tapi tahu tak, mak ayah Ustazah kata, tak payah nak pergi UU lah, pergi Kuza je. Kuza tu dekat dengan rumah, 5 minit sampai 10 minit daripada rumah sebab Terengganu kan. Masa tu Kuza, College University. Bayangkan dia, Ustazah dapat panggilan universiti. Universiti pula, dua-dua universiti, orang kata universiti yang susah lah. UM tu masa tu nombor 1. Zaman Ustazah, siapa yang dapat UM tu kira power lah tu. Macam tu lah. Zaman sekarang lain lah kan. Tapi masa tu UM di antara ranking yang sangat susah pelajar nak pergi. Dapat UM, dapat UIA, 2U tu kot. Tapi yang mak ayah suruh pergi Kuza, college. Faham je? Kita remaja ya. Kita mestilah nak nama universiti. Kalau tak adalah orang tanya belajar mana, Kuza. Ini bukan Ustazah. Ustazah bukan downgrade Kuza. Ustazah pun belajar Kuza. Bangga sangat dengan Kuza. Kuza sekarang dah jadi Uniza, Universiti Sultan Zainal Abidin. Tapi nak cerita mentaliti kita. Masa tu, Ustazah memang frust. Saya sendiri frust. Saya kata, kenapa kan cita-cita nak jadi ni? Kenapa mak tak bagi? Kenapa ayah tak bagi? Ya Allah, kenapa tak tunaikan doa dan impianku? Kenapa macam ni? Kenapa kena taat kan? Masya Allah. Mak kata, masuk Kuza. Lepas tu pergi belajar Mesir. Tak payah nak jadi peguam-peguam lah. Bukan apa, masa tu mungkinlah bukan pandangan peguam tu tak elok, tapi mungkin dalam keluarga tak ada jadi peguam apa semua. Wallahualam, atas ada sebab. Ustazah mak ada bagi tahu sebab apa, tapi Ustazah tak boleh bagi tahu. Macam ni, boleh je bagi tahu. Mak kata macam ni, Asma, mak bimbang kalau jadi peguam, takut sebab nak mempertahankan klien, walaupun klien tu salah tapi dipertahankan juga, takut Asma berdosa. Saya ingat memang itulah alasan mak saya. Mak saya kata, biasa jadi peguam mesti pertahankan juga anak guam. Bimbang anak guam tu salah, tapi tetap dipertahankan. Sebab itulah anak guam. Jadi, mak bimbang nanti kita yang menanggung dosa. Saya pun kan dengan susah rasa macam, okeylah. Tapi ada hikmah anak-anak sekalian. Besar sangat hikmahnya. Bila kita mentaati ibu ayah kita. Dan bila Ustazah masuk Kuza. Bukan sebab Kuza tu belajar tak cemerlang. Ramai je cemerlang SPM masuk juga. Sebab daripada Kuza boleh pergi Mesir, boleh pergi luar negara. Dia diploma situ sambung luar negara, tunggu tahun akhir. Masya Allah. Dan Ustazah dapati masa itu macam sel-sel otak berhubung dengan baik. Istilahnya. Tapi kan tiba-tiba jadi bijak lah pula. Masa sekolah dulu tak berapa bijak sangat. Tapi bila belajar masuk peringkat universiti, macam berjadi, bukan nak perasan ni ya. Dapat setiap sem tu Dean's List. Bukan semua orang dapat Dean's List. Dalam satu kelas, orang, 2 orang. Dapat Dean's List, lepas tu dapat pelajar cemerlang syariah. Orang ingat Ustazah dah bijak masa sekolah menengah. Tak, sekolah rendah tak, sekolah menengah tak. Saya kata mesti barokah sebab taat pada ibu ayah ni. Walaupun bukan kehendak kita. Kalau kita, orang tanya, Asma belajar mana sekarang? Kan seronok sebut you tu kan. Kuza, kita sebut perlahan je kan. Subhanallah, tapi hikmah mentaati ibu ayah tu dan mereka redha dengan kita tu jauh lebih besar anak-anak sekalian. Walaupun benda tu bukan berlawanan dengan impian kita. Subhanallah, di situlah Ustazah belajar banyak perkara. Allah didik begitu, begini. Kan lepas tu sambung Mesir, Masya Allah. Jadi rupanya, apa yang kita tak dapat dulu, Allah gini kan. Kita kan rancang, nak gini, jalan gini, nak dapat ni. Tapi Allah is the best planner kan. Allah perancang yang terbaik. Kita tak tahu depan kita ni macam mana. Jadi bagaimana Allah nak sampaikan kepada perancangan yang lebih baik daripada perancangan kita tu, anak-anak sekalian, adalah ceritanya. Mak tak bagi, tiba-tiba kan kita nak jadi doktor, keputusan tak layak jadi doktor. Kita sedih, kenapa tak layak jadi doktor? Memang daripada kecil kalau orang tanya mesti nak jadi doktor. Esok nak jadi apa? Doktor. Tiba-tiba lepas SPM, keputusan semua tak boleh masuk. Kita kata kenapa ya Allah? Kan impian daripada kecil dan doa dapat solat hajat apa, kenapa? Anak-anak sekalian, ada sebab. Kenapa? Mungkin kita tak tahu. Kalau Allah buka tabir hikmah, Allah buka, dek boleh cari tak kisah Nabi Khidir? Cari yang lain. Telefon lain. Nabi, okey, yang ni tak apa. Yang ni hujung. Kisah Nabi Khidir kan, kalau Allah buka takbir hikmah dek, anak-anak sekalian ibu ayah, okey, contohlah. Sebab dapat C, tak dapat jadi doktor, kamu pada 15 tahun akan datang, kamu akan jadi businessman yang sangat berjaya, jadi jutawan. Oh, mungkin kita akan,
Oh patutlah tak boleh jadi doktor. Rupanya Allah nak halakan jadi businessman. Kita mesti akan, okay, it's okay. Nampaknya lagi kaya daripada doktor. Contoh saja ya. Sebab apa Allah tak buka takbir hikmah? Allah tak tunjuk terus hasil kamu sabar dengan ujian ni, hasil kamu bersangka baik, impian kamu tak dimakbulkan Allah hari ini. Allah sedang menyediakan perancangan jauh lebih baik masa depan. Mungkin kita akan senyum je. Kita akan, okay, it's okay. Oh, rupanya plan Allah macam tu. Okay. Tapi Allah tak tunjuk pada kita. Itulah isu ataupun perkara asas berkenaan dengan iman. Iman itu apa? Iman itu percaya. Iman itu adalah percaya. Subhanallah. Ustazah kan nampak telefon ni gelap. Tolong Syirah, awak nampak tak? Macam kecil gelap. Ustazah nak kisah yang ada, yang point terus. Bagaimana Nabi Khidir dibuka oleh Allah. Tu kan panjang sangat mukadimah. Ustazah kan nak cerita daripada awal dek. Ustazah nak point berkenaan dengan bagaimana Allah buka hikmah kenapa Nabi Khidir diminta untuk membunuh anak kecil tu. Itu sebab apa Nabi Khidir ini diberi kelebihan oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang Nabi. Dan Allah tunjukkan kepada Nabi Khidir ni kenapa. Sebab itu anak-anak sekalian, soalan kita kenapa Allah tak mabulkan, kenapa begitu begini, memang ada jawapan yang solid daripada Allah, tetapi itu menjadi rahsia Allah, dan itulah di situlah keimanan kita teruji. Iman ni maksud apa? Percaya dan yakin. Percaya dan yakin tak dengan Allah? Kan antara perancangan kita dengan perancangan Allah mana jauh lebih baik? Sudah tentu, tak boleh nak banding langsung. Sudah tentu perancangan Allah jauh lebih baik. Masya Allah, dek, kamu cari guna telefon lain, faham kan? Perancangan Allah mesti jauh lebih baik. Masya Allah. Berbanding perancangan kita yang tak tahu pun apa nak berlaku besok. Tapi Allah dah tahu apa yang nak berlaku sampai mati kita. Tuan-puan sekalian, anak-anak, Allah ciptakan kita. Allah paling tahu apa yang perlu, apa yang tak perlu. Subhanallah. Bayangkanlah kalau kita ada anak kan. Anak umur 5 bulan kan dah pandai merangkak, dah pandai jalan. Kita pun bagilah dia. Okey, makanlah sendiri, pandai-pandailah. Bagi kuah sup 5 bulan, bagi nasi, bagi roti, bagi depan. Agak-agak dia buat apa? Dia main. Main. Lepas tu anak tu kan, dia nak sangatlah kuah sup tu dengan panas-panas tu kan. Budak tu tak tahu sup tu panas. Kita kata, nak sangat ambil. Bila dah kena melecur contoh. Subhanallah, yang paling tahu pasal anak tu, yang dia tak boleh lagi makan, yang dia pun tak boleh lagi nak pegang sudu, kita kan paling tahu. Walaupun anak tu menangis nak kuah sup panas tu. Tapi kita sebagai ibu ni yang lebih tahu ni, kita sebolehnya, tak boleh panas, kita letak jauh. Kita pun takut kalau dia ambil, tumpahlah kuah sup panas tu dan sebagainya. Jadi itu perbandingan. Ibu ni lebih tahu pasal anak, walaupun anak ni menangis nak. Budak tu pegang gunting, kita pun teruslah, sudah gunting, terus ambil, terus rampas, budak tu pun nangis. Kena nak gunting, contoh umur setahun lebih, kita kata bahaya, nanti kena. Mungkin anak tu rasa, tak sayang, geram pada mak, mak boleh main gunting, tiba-tiba dia tak boleh main gunting. Lagi kalau mak dia main tukang jahit. Sebab apa? Sebab ilmu yang berbeza. Ibu ni tahu apa yang baik, apa yang buruk untuk anak kecil. Jadi kita ni apalah sangat Allah yang ciptakan kita A to Z. Allah paling tahu. Jadi apa yang kita perlu buat anak-anak sekalian. Bersangka baik dengan Allah. Terus berdoa. Yakin. Allah merancang dengan pengetahuan yang alim. Ya Hakim yang maha bijaksana. Ya Rasyid yang maha cerdas. Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Okey. Soalan yang keempat. Izinkan saya minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 9 minit je lagi. Okey. Ada kisah, saya nak sebutkan, kisah Nabi Khidir. Allah menyebut Nabi Khidir AS adalah hamba Allah yang memiliki ilmu dan rahmat khusus ilahi. Kefahaman daripada beberapa ayat dan riwayat menyatakan bahawa pembunuhan kanak-kanak gulam tersebut bukanlah akibat daripada tindakan yang dilakukan kerana kebencian, hawa nafsu atau amarah. Kematian anak tersebut di tangan Nabi Khidir AS atas perintah dan izin Allah, tanpa didahului dialog atau perbalahan antara Nabi Khidir dengan kanak-kanak tersebut. Nabi Khidir AS membunuh anak tersebut secara sengaja dan penuh kesedaran. Jadi pembunuhan ini bukan secara kebetulan atau tidak sengaja. Kan dalam surah Al-Kahfi cerita, Nabi Khidir kan buat apa? Yang pertama, pecahkan sampan. Sampan tu dah sampan orang miskin. Bukan pecahkan, buat lubang sikit.
Kalau kita tengok kan, saya cerita sikit. Kan pendek cerita, Nabi Musa dia merasakan bahawa dia adalah orang yang paling banyak ilmu pengetahuan. Sehingga ada ungkapan Nabi Musa menyebutkan, sesungguhnya ilmu aku begitu luas. Macam itulah perumpamaannya. Tapi bukan dengan rasa sombong ya. Sebab ketika itu memang Nabi Musa AS mempunyai pengetahuan yang banyak. Lalu Allah berfirman, kan, sesungguhnya Musa, di sana ada lagi orang yang lebih berpengetahuan daripada kamu. Dan Nabi Musa AS meminta dengan Allah supaya ditemukan. Allah pun perintahkan Nabi Musa menempuh perjalanan begini-begini, panjanglah ceritanya. Kan bila bertemu sungai, jumpa ikan lah apa gini-gini. Sehinggalah akhirnya Nabi Musa AS berjumpa dengan Nabi Khidir. Kisah ni ada dalam Al-Kahfi. Akhirnya berjumpalah dengan Nabi Khidir AS. Bila berjumpa Nabi Khidir sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi Musa pun bertanya, adakah kamu Khidir? Yang disebut, ya aku. Lepas tu Nabi Musa minta apa? Izinkanlah aku bermusafir dengan kamu. Dengan tujuan dalam tempoh musafir ini kan Nabi Musa nak follow. Nak jadi follower ni. Nak follow siapa? Nabi Khidir. Supaya Nabi Khidir kata, untuk apa kan? Supaya aku boleh belajar ilmu daripadamu dan kamu pula boleh belajar ilmu daripadaku. Maksud dua-dua ada ilmu yang berbeza. Bila musafir sama-sama, dua-dua boleh kongsi ilmu lah. Kemudian Nabi Khidir kata, wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar denganku. Lalu Nabi Musa kata, aku akan bersabar. Aku akan bersabar. Nabi Khidir masih was-was. Sesungguhnya kamu tidak mampu untuk bersabar denganku. Nabi Musa tetap cakap, aku akan bersabar. Lalu Nabi Khidir pun beri syarat, boleh kamu ikut aku, tapi dengan syarat, kamu jangan tanya apa-apa. Kamu jangan mempersoalkan apa yang aku buat. Kamu jangan tanya apa-apa, jangan persoalkan kenapa. Macam itulah. Lepas tu antara yang berlakunya, mereka naik satu sampan. Mereka naik satu sampan yang dimiliki. Nak kena rentah sungai. Jadi naiklah satu sampan yang dimiliki oleh orang miskin. Kan? Tapi apa yang bila dah nak dekat sampai dah ke maksudnya nak sampailah ke tempat dituju tu. Apa yang Nabi Khidir buat? Nabi Khidir lubangkan sikit sampan tu. Macam bukan pecah, rosak terus. Lubangkan sikit. Bagi cacat sampan tu. Subhanallah. Lepas tu Nabi Musa ni terus tanya, wahai Khidir, apa yang kamu buat? Dahlah orang tu miskin, kamu rosakkan pula sampan dia. Lalu Nabi Khidir pun jawab, wahai Musa, aku dah cakap kamu tidak mampu. Kamu tak boleh sabar. Kamu mesti nak tahu. Dah janji. Tapi tanya juga kan. Lepas tu Nabi Musa kata, aku berjanji, aku takkan tanya lagi. Izinkanlah aku berjalan lagi denganmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tapi Nabi Khidir tak terangkan lagi kenapa. Lepas tu berjalan lagi. Apa yang dibuat, pendek cerita, Nabi Khidir bunuh seorang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak yang tak berdosa, yang belum balik, bunuh. Sengaja ke tak sengaja? Sengaja. Memang disengajakan. Nabi Musa terus tanya, wahai Khidir, kenapa kamu membunuh seorang jiwa? Kanak-kanak yang tidak berdosa. Lalu Nabi Khidir kata, aku dah bagi tahu kamu tak boleh bertahan dengan aku. Kamu tak boleh sabar. Lalu Nabi Musa pujuk lagi, maafkan aku wahai Khidir. Izinkanlah aku berjalan denganmu. Lepas tu jalan-jalan lagi. Kemudian nampak ada satu tembok. Nampak ada satu macam binaan yang dah nak runtuh. Betul tak dik? Binaan tu kan. Lepas tu Nabi Khidir pun bina binaan tu elok-elok. Okey, ceritanya Nabi Khidir sampai ke satu kampung ni. Orang kampung ni tak layan. Tak raikan, tak layan, buat tak tahu. Macam orang-orang yang sombong lah. Tak pandang. Jadi Nabi Musa pun rasa macam, marilah kita cepat berlalu daripada kampung ni. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir buat apa? Dia membaiki satu tembok yang dah runtuh. Nabi Musa lagi pelik. Wahai Khidir, dahlah orang kampung ni tak layan, tak adalah nampak kita musafir, bagi minum ke, bagi Diorang ni macam sombong. Tiba-tiba kau baiki ada bangunan yang runtuh. Kamu baiki binaan, kenapa tiba-tiba ni? Orang dah tak layan kita, kamu nak buat baik. Akhirnya Nabi Khidir kata, cukuplah wahai Musa, setakat ini saja kamu bersama denganku. Kamu memang tidak boleh bersama dengan aku. Kamu tak boleh sabar dengan aku. Semua benda kamu persoalkan apa yang aku buat. Lalu Nabi Musa pun minta maaf dan minta penjelasan daripada Nabi Khidir. Sebab itu kita sebutkan Nabi Musa ada ilmu dia. Tapi Nabi Khidir, Allah beri ilmu, Allah perintahkan apa yang Nabi Khidir buat. Dan Allah beritahu hikmah dan sebab apa Allah suruh buat begitu.
Lalu Nabi Khidir jelaskan. Ni dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir jelaskan apa? Wahai Musa. Sampan orang miskin tu sebenarnya kalau dia teruskan perjalanan ke depan, ada raja yang zalim ataupun pemimpin yang zalim macam tu lah, yang merampas semua perahu-perahu yang elok. Dia akan rampas perahu-perahu yang elok. Jadi apabila perahu tadi yang ada bocor tapi boleh jalan, dia keluarkanlah air, kan, masuk air keluarkan. Jadi perahu tadi selamat. Sebab apa? Pemerintah yang zalim tu dia tak ambil, dia tak rampas perahu yang ada lubang, dia tak nak. Dia nak yang elok je. Lepas tu kanak-kanak yang dipinta ke Allah untuk bunuh. Sebab bukan jangkaan. Allah Maha mengetahui anak itu akan membesar dan menyebabkan ibu ayahnya tak jadi orang yang baik. Maksudnya mak ayah budak itu Nabi Khidir kata adalah orang soleh. Tetapi anak itu akan menyebabkan menjadi satu keburukan bagi ibu ayahnya. Dan setelah anak itu mati, Allah gantikan dengan anak yang baik, iaitu anak yang soleh. Masya Allah. Manakala apa yang Nabi Khidir buat yang ketiga ialah Nabi Khidir cerita kata sebenarnya di bawah runtuhan bangunan yang aku betulkan itu adanya harta yang tersembunyi untuk 2 orang anak yatim. Yang mana Allah telah mentakdirkan anak itu akan dapat pada umur sekian-sekian. Jadi kalaulah tak dibaikilah runtuhan bangunan tu, kan, mungkin lama-lama dah makin runtuh ni, akhirnya akan nampak harta. Rupanya ibu ayah mereka tanam harta di bawah tembok tu. Jadi Nabi Khidir bina supaya anak-anak ini bila besar besok, ada waktu yang tepat Allah akan keluarkan harta itu menjadi milik anak yatim tu. Sebab anak yatim ni masih kecil. Jadi kalau orang lain jumpa, mungkin orang lain akan ambil. Itu yang saya nak sebutkan tuan-puan sekalian. Bila kita baca Al-Quran, kita baca kisah Nabi Khidir. Itu Nabi Khidir, Allah buka hikmah. Kenapa Allah buat begini? Kalau ibu bapa banyak tanya, kenapa anak mati bang? Anak kita baru 2 tahun, anak kita 4 tahun. Bila baca kisah Nabi Khidir, sepatutnya kita akan rasa ada sebab. Jadi anak kita mati dalam keadaan bersih. Dia tidak membesar menjadi anak yang tidak baik. Anak yang derhaka, anak yang menjerumuskan ibu bapa ke neraka contohnya. Jadi dia meninggal dalam keadaan dia belum balik, maka tempatnya di syurga. Dan insya-Allah kita akan berjumpa semula di syurga. Bukankah itu jauh lebih baik daripada perancangan plan kita anak ni bila besar jadi doktor, jadi peguam, jadi itu, jadi ini. Tidak ada yang lebih baik apabila Allah kurniakan kepada kita, kan, masuk syurga sekeluarga. Okey, maaf jadi panjang anak-anak sekalian, tapi menjawabkan persoalan, mungkin persoalan ibu ayah juga persoalan semua umum. Kita tidak tahu Allah is the best planner. Betul? Okey, ini doa. Saya nak share doa dah ni. Ustazah nak doa tu, adik. Sebelum itu kan, soalan daripada ibu bapa. Assalamualaikum Ustazah, nak baca soalan ibu bapa. Saya nak pergi ke whiteboard nak tulis doa ni. Okey, soalan daripada ibu bapa. Tadi soalan anak, ada 4 soalan anak, semuanya kebabung. So soalan sangat bagus, kita dah jawab. Siapa yang nak dengar soalan daripada pelajar, anak, kena dengar daripada awal kuliah. Okey, subhanallah. Nabi pernah mengajar pada 2 kali. Dek, ini awak cari daripada Jabatan Mufti Wilayah ada satu lagi kisah ni. Ada satu lagi riwayat hadis berkenaan dengan doa ni. Doa ni memang okey. Yang kisah tu dia orang Arab Badui. Nabi ajarkan doa ni juga. Cuba cari. Mungkin ada hadis yang lain. Tak apa. Yang ni Ustazah nak. Okey, soalan daripada ibu bapa. Assalamualaikum Ustazah, peranan institusi keluarga khasnya ibu bapa, penjaga dan membentuk sesi anak terpuji. Soalan saya, apakah kaedah atau amalan yang terbaik untuk menegur dan mendidik anak-anak mengikut cara Islam? Adakah merotan, denda, sindiran ataupun hukuman fizikal dibenarkan dalam didikan agama? Itu soalan pertama, sangat bagus. Soalan kedua, Assalamualaikum Ustazah, saya ada beberapa soalan. Adakah faktor pemakanan akan mempengaruhi tingkah laku anak-anak? Memang betul. Apakah amalan yang boleh dilakukan ibu bapa dalam membentuk anak-anak menjadi anak soleha? Apakah cukup dengan sekadar berdoa sahaja? Dalam dunia teknologi sekarang, sebarang maklumat kita boleh peroleh daripada hujung jari saja. Apakah wajar untuk mereka melalui internet tanpa pengawalan dari kita atas dasar kepercayaan kepada anak-anak? Okey, sekarang kita nak pergi ke whiteboard. Saya nak pergi ke whiteboard. Tuan-tuan sekalian. Okey, sebelum pergi whiteboard tu kan, kita tengoklah sikit. Ini diorang sediakan, dek, tunjuk sini dulu. Maaf ya kalau lebih masa lebih kurang 10 minit sebab saya rasa macam tak sempat ni. Patutnya 3.5 sejam je kuliah kita. Okey, kita tengok jap ni.
Okey, anak-anak. Ya, ya. Ibu bapa, tuan puan sekalian, boleh tengok ni ya. Saya nak berdiri. Okey. Allahu Akbar. Dia dah latih dah sebelum? Ke ni baru latih? Dia tak main lagi sebelum ni? Dengan ni? Naik turun ni? Gunakan real untuk praktikal. Sepatutnya sebelum ni ada pelajar praktikal. Sepatutnya sebelum live kamu dah biasakan dia guna ni, macam mana nak kembang, macam mana nak angkat, macam mana nak rendah. Bukan masa live kita praktik. Okey. Sahabat-sahabat, tuan-puan dan puan sekalian, kita tengok antara cabaran pendidikan semasa COVID-19, keperluan pada internet, tiada kemudahan gadget. Inilah suasana belajar. Ya, nak bagi suasana belajar, samalah anak saya pun, kita bukannya ada bilik khas, bilik tidur dia tu lah tempat belajar dia. Penyalahgunaan internet dan sebagainya kan. Lepas tu ruang dia orang belajar tu terhad macam tu lah. Okey, baiklah, saya nak sentuh soalan ibu bapa berkenaan penyalahgunaan internet. Saya tidak setuju dan tidak menyokong ibu bapa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada anak-anak. Memang tak setuju. Jika anak anda rosak disebabkan internet, tolong jangan salahkan anak-anak. Yang bersalah adalah ibu ayah. Very clear. Yang bersalah adalah ibu ayah. Kalau anda tanya, Ustazah, apa salah saya? Kenapa anak jadi macam ni? Kan saya ni kan beri kepercayaan. Kenapa anak ni tak boleh dipercayai? Kenapa dia orang ni? Okey. Saya tahu ramai yang ibu bapa yang dah tersilap. Dah tersilap pun dalam bab memberikan kebebasan dan kepercayaan bab internet ni pada anak-anak. Masya Allah. Okey, kena pusing balik lah adik. Sebab kalau kamera belakang macam cakap seorang-seorang tu betul. Okey. Ada satu kes yang saya baru terima. Seorang ibu bapa lah hubungi. Dapat Kau tak Seorang ibu bapa yang hubungi, Masya Allah. Dia ada 3 orang anak. Anak sebenarnya memang elok-elok, baik-baik. Tuan-puan sekian, bukan anak bermasalah. Anak yang belajar elok, akhlak baik semua. Okey, pendek cerita, bila sekolah tutup, duduk di rumah. Asalnya sekolah agama, sekolah Arab lagi. Kan, hafaz Quran lagi. Bila duduk rumah, ya, kena perlu ada internet, ada akses internet, kemudian belajar secara online. Dan dia di peringkat awal dia bagi kebebasan pada anak. Tak ada pengawalan, tak ada had waktu dan sebagainya. Jadi, apa yang ibu bapa, apa masalah sekarang, anak berubah drastik. Daripada dulu memang cakap jujur, sekarang banyak cakap berhelah dan menipu. Kalau dulu tak pandai nak menjawab ibu ayah, sekarang menjawab kasar. Dah mula tukar cita-cita. Dulu nak jadi cita-cita semua elok-elok. Semua, mungkin dia 3 beradik tak biasa terdedah. Sekarang dia jadi obses ataupun taksub kepada K-pop. Hari-hari tengok K-pop, sampai dah print K-pop, hafal lagu K-pop. Lepas tu cita-cita nak pergi ke Korea, nak jumpa artis-artis. Dulu suka para asatiza, para alim ulama. Maksudnya dia kata Ustazah berubah drastik sangat. Macam mana nak buat? Dan mereka akui ini kesilapan kami. Sebab kami bagi kepercayaan dan kebebasan pada anak-anak. Rupanya mereka tengok K-pop sampai pukul 4.30 pagi. Tengok sampai pukul 4 pagi. Tak tidur malam. Akhirnya terlepas waktu solat. Lepas tu tidur lagi pagi. Dah tak jadi anak kami yang sweet-sweet dulu. Anak-anak yang baik dulu. Okey. Wahai ibu ayah sekalian. Bukan kita tidak percaya pada anak. Tetapi kita sayang anak-anak. Kita sayang anak-anak. Subhanallah. Dan tanda sayang, bagaimana Allah sayang kita? Allah tak beri apa semua kita nak. Sebab itu banyak doa kita, ada Allah makbul hari ini, ada Allah tak bagi langsung dan Allah gantikan dengan di akhirat sebab kita sabar. Kemudian ada Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab Allah tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi, wahai ibu ayah sekalian, siapa yang nak melihat anak je ada ketagihan apa-apa? Kalau ketagihan yang dibenarkan, ketagihan kepada Al-Quran, okey. Anak saya ketagih zikir, okeylah. Ustazah, anak saya ketagih baca buku, Alhamdulillah. Okay. Saya nak share dengan ibu ayah. Dek, whiteboard tadi patut kena ke belakang ni dah. Dan bila ada macam nak guna whiteboard, sebenarnya pokok tak perlu.
Kenapa tak jalan? Tak apa. Okey, subhanallah. Soalan ibu ayah tadi, amalan untuk terbaik. Okey, adakah faktor makan dan mengeri dan diintegrasikan sepada malam itu boleh perlu? Okey. Baiklah. Peraturan gadget. Saya cuma tulis ya untuk mungkin panduan ibu bapa. Ini daripada pengalaman kami juga. Peraturan gadget. Ustazah, anak-anak peraturan gadget. Gadget ni semualah tab, phone, laptop, apa-apa sajalah kan. Gadget game, memang untuk game saja. Baiklah. Ini memang kena ikut kesesuaian masing-masing. Tapi ini guideline secara umum sajalah. Okey. Pertama, guideline umur. Masya Allah. Umur berapa yang kita boleh bagi pada anak telefon sendiri? Umur berapa tuan-puan sekalian? Cuba tuan-puan sarankan. Tulis umur berapa? Sebab ada orang yang bagi pada umur darjah 6 dah bagi dah telefon. Darjah 6, saya dah bagi anak saya darjah 6 phone sendiri. Sebab saya dah janji dapat cemerlang, dapat phone. Okey, kami pula sepakat dan bersetuju dengan hasil pertujuan dengan anak-anak. Saya kata, okey, Umi Abi akan bagi phone sendiri. Phone Umi Abi juga phone sendiri selepas masuk universiti. Jadi anak kami yang tingkatan 3 pun memang tak ada phone. Habis tu masa belajar, guna tab kan, sekolah guna tab. Tab tu habis je waktu belajar, kalau pukul 5 habis, memang wajib mereka serahkan di satu tempat dalam bilik kami. Memang ada satu tempat khas untuk mereka serahkan tab ke, ada yang guna handset ke, serahkan. Itu ada disiplin daripada awal lagi diberitahu. Jadi kalau kami umur berapa? Umur 18. Ramai saja 18. Okey. Sebab apa? Sebab terpaksa dah bagi. Sebab apa terpaksa? Dia dah masuk universiti, dia duduk jauh dan memang perlulah, memang satu keperluan. Tapi sebelum dia masih di bawah kita, pengawasan kita sekolah rendah sekolah menengah, maka memang saya tak bagi gadget. Adakah sebab tak percaya? Bukan saya tak percaya. Dia ada WS. Tak percaya dengan WS berhati-hati. Dia ayat tak percaya ni lah. Umi tak percaya ke Atikah akan jaga? Umi percayalah pada Atikah. Saya akan jawab, tak. Umi bukan tak percaya Atikah. Tapi Umi berhati-hati. Umi bimbang. Jadi kebimbangan Umi ni berasas. Sebab itu suami saya bila ada kes-kes, kan ada orang luar perasaan, memang suami saya siap akan suruh anak-anak baca. Baca semua kes ni orang mengadu pada Umi ni. Kan? Yang bahawasanya anak dia rosak sebab telefon. Sebab itu Umi Abi tak nak bagi. Kalau kita buat peraturan, kita mesti bagi penjelasan pada anak-anak. Kenapa? Why? Dan fakta ni ada banyak dalam internet lah. Kalau baca luar-luar ibu bapa yang menyusah bagi anak-anak. Kita umpama pisau lah tuan-puan sekalian. Pisau kalau kita bagi pada anak kecil, dia boleh melukakan. Tapi pisau, kalau anak yang dah tingkatan, saya pula paksa anak tu pegang pisau. Yang kecil, tampak pegang pisau, kita bertempik kan. Jangan, pisau tajam bahaya. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, dia tak nak pegang pisau, kita marah. Sebab apa? Suruh kupas bawang, suruh potong sayur. Ni, mari potong ni, belajar ni. Itulah perbezaan. Waktu bila bagi sesuai, dia akan jadi satu, maksudnya gadget ni, bila tiba waktunya, dia betul-betul bermanfaat. Tapi sebelum waktunya, dia belum cukup kuat. Iman kita pun nipis tuan-puan sekalian. Iman anak kita apa lagi? Bukannya kita, you don't judge a book by its cover. Tuan-puan sekalian, gelora remaja. Memang nak tahu itu, nak tahu ni. Kalau hujung jari, mula-mula tengok sikit lah lama, tengok lebih lah lama. Itu yang ramainya ketagihan pornografi disebabkan permulaannya gadget itulah. Kalau kata, Ustazah, anak saya main game je. Tengok sikit game tu macam mana. Dengan game sekarang, mesti ada watak-watak kartun perempuan yang seksi. Seksi kartun tu lebih lagi seksi daripada watak yang sebenar. Dia punya lukisan tu yang memang dahsyat.
Akhirnya daripada dia tengok kartun, dia pandai-pandai senyap-senyap tengok yang betul-betul. Lama-lama bila tengok betul-betul, dia buat betul-betul tuan-puan sekalian. Semua tu ada step-step. Dia tak ada direct tiba-tiba buat, tak ada pendedahan, tak. Mesti ada A. Dia tak terus kepada tu. Mesti ada A dia. Okey, jadi tak percaya WS berhati-hati ni tuan-puan sekalian. Okey, umur berapa? Contoh 18. Ada orang kata nak bagi umur 15. Okey, terpulang. Tapi kalau saya bagi anak-anak dah faham, bila masuk universiti baru Umi Abi bagi telefon sendiri. Jadi sekarang memang kami terpaksa bagi telefon satu seorang sebab belajar kan. Okey, ini telefon untuk Atika guna, ini telefon untuk Luqman guna, ini ni. Tapi bila minta, pulangkan balik telefon Umi Abi, pulangkan balik. Kami tak pernah sebut itu telefon masing-masing. Tak sebut ini telefon Luqman ya, ini telefon Imran ya, ini telefon ni, ini tab Luqman ni. Semua kata, semua tab, semua telefon duit Umi Abi. Ini semua Umi Abi punya. Jadi Umi Abi berhak. Habis waktu terus hantar Umi Abi nak. Dan bila malam tu lah suami saya yang biasa akan cek. Tengok diorang ada tengok apa. Antara in between, antara waktu rehat kelas tu, dia cek history, dia cek ini. Kadang-kadang selalu buat spot check mengejut. Nampak dia orang tengah guna. Malam memang haram. Kecuali kalau kakak tu ada kerja khusus, ada kerja sekolah yang kena rujuk. Itu pun memang kami tengok. Tapi tidak dibenarkan langsung bawa tidur. Never ever. Itu peraturan seterusnya. Umur, kemudian masa. Masa. Kemudian yang ketiga, masa tu bila saja dia guna. Waktu belajar saja kan. Waktu belajar. Okey, lepas tu bagaimana? Bagaimana? Nak buat ayat apa ya? Memang perlu buat bukan siasatan, kita panggil apa? Bukan kuisi, kita panggil apa ya? Pemantauan. Ibu bapa kena lebih advance daripada anak-anak. Anak-anak pandai delete, history lah apalah. Pemantauan ni ada buat berkala, ada buat mengejut. Tuan-puan sekalian, dalam keadaan kami ketat jaga disiplin tentang gadget ni pun, memang ada saja perkara-perkara yang negatif. Saya akui benda tu tetap berlaku. Saya kata bagaimana yang ibu bapa yang tak pantau langsung. Ada je benda yang tak adalah teruk sangat, tapi benda yang tak sepatutnya. Lalu mereka tahu itu kesilapan, dan saya akan bagi tahu semua itu kesilapan yang boleh nampak kecil tapi boleh pergi kepada lebih besar. Okey, jadi umur berapa, masa yang boleh digunakan, dari sudut pemantauan kita macam mana, kemudian kita perlu ada sefahaman. Sefahaman ni melibatkan komunikasi. Faham ya, ni telefon ibu, Umi Abi, gini, digunakan tujuan beli ni untuk apa? Untuk belajar. Jadi guna untuk belajar tu betul. Mungkin dia kata, boringnya anak ustazah ni, mesti dia tak ada. Ya, main game. Minta maaf, memang dia orang tak main game. Kalau telefon saya duduk je atas meja, dia orang memang takkan ambil buka main game. Yang kecil pun memang tak main game. Memang daripada anak nombor 1 memang tak dibiasakan main game. Kalau dia tengok orang main game, macam jakun lah. Dia orang tak rasa pun benda tu satu kekurangan. Sebab tak dibiasakan. Macam gula-gula lah. Kalau budak-budak selalu diberi makan gula-gula, dia memang asyik nak gula-gula. Kalau kami pun memang pemakanan mempengaruhi, gula-gula memang tak ada dalam rumah. Anak-anak yang tak pernah makan, bukan tak pernah, ada orang bagi tu makan lah. Tapi kami memang tak suka sebab gula-gula sangat bahaya, kandungan gula sangat tinggi untuk kesihatan. Okey, jadi macam mana kita biasakan? Tapi anak-anak aktif. Petang keluar main. Lepas tu tengah hari ni dia banyak buat kerja-kerja kreativiti. YouTube kalau nak buka dekat TV yang kita pasang dengan internet. Dia orang nak buka, nak tengok apa YouTube. Jadi kita ada bersama. Bahkan gadget termasuk TV, tuan-puan sekalian, TV kan. Tuan-puan sekalian, TV pun wajib ada pemantauan. Macam hari ni saya nak tinggal datang pejabat, saya kata Umi tak benarkan tengok TV langsung. Biasanya mereka akan ikut. Bila saya balik sana, buka tak TV hari ni? Dia kata tak. Tapi saya dah bagi dia orang tugasan. Umi nak balik nanti nak check itu, nak check ni. Lepas tu boleh je nak main apa-apa, main ni. Okey, nak buat aktiviti. Yang tu yang dia orang selalu minta. Untuk cat, untuk color, untuk lukis dan sebagainya. Jadi, bila kita larang buat sesuatu, kita kena sediakan alternatif. Sebab budak-budak perlu ada aktiviti. Saya bimbang sebab ada beberapa kali bila pergi je, okey nanti pukul 3, pukul 5 boleh tengok TV. Saya tak ada untuk kawal dia orang tengok apa. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok apa yang dia orang buka. Dia orang tengok apa? Kadang tengok benda-benda yang kurang baik, benda yang tidak berfaedah. Sebab tuan-puan sekalian, walaupun dalam rumah, hari ni ramai anak yang rosak sebab dalam rumah.
Bukan risak di luar. Nak salahkan rakan sebaya, dah tak ada rakan sebaya, tak pergi sekolah. Nak salahkan cikgu. Sekarang kerana kita membenarkan apa yang masuk ke dalam fikiran, apa yang lihat anak, apa yang didengar telinga, masuk ke dalam rumah melalui gadget-gadget ni. Subhanallah. Sebab tu ramai buat pagi ni dah tak ada TV langsung. Kami TV tu ada, tapi siaran tak ada. Astro tak ada, HBO ke semua tu tak ada. Yang ada adalah buka YouTube lah. Tapi dia orang suka je. Kadang-kadang tengah malam macam malam tadi sampai pukul berapa duk pilih lagu. Lagu kumpulan, ada lagu yang lucu-lucu jugalah. Lagu-lagu Melayu kan. Street 88. Ada Floor 88. Awak tahu? Saya kan pelik anak Umi nak Floor 88. Lepas tu Imran minta Floor 88 lagu raya. Memang kelakar rupanya baju yang buat baju raya tu. Buat berikan langsir. Lepas tu yang ni pula ada permintaan. Umi nak Floor 88 tajuk apa? Lepas tu Khalifah tu yang Zulaikha Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya tanya, macam mana tahu lagu-lagu ni? Umi kat sekolah dulu, mana-mana lagu trending diorang nyanyi. Oh, patut tahu. Siap ingat. Saya kata, oh patut tahu lagu. Umi tak tahu lagu-lagu ni. Okeylah, layan. Yang ni permintaan nak lagu apa? Ni lagu apa? Lepas tu, okeylah, layan sikit. Bukan tak ada hiburan langsung. Ada. Kenapa dia orang komen apa? Floor 88 tu kan. Lepas tu tengok yang hutang tu pun, dia orang kata, Umi nak tengok hutang. Hutang tu dia kumpulan apa? Hutang tu. Floor 88 juga. Hutang. Saya dengan saya jadi gelak. Saya kata, kelakar kreatif lah dia buat. Jadi, tuan-puan sekalian, tapi kita bersama dengan anak. Kalau ada benda yang tak elok, kita terangkan. Tak elok tu. Kan? Ada benda yang ni, di situlah pentingnya ada tapisan daripada kita ibu bapa. Okey, baiklah. Tuan-puan sekalian, saya nak share doa dah. Sebab masa kita dah terlebih banyak. Terima kasih kepada madrasah bagi tajuk yang sangat baik ni. Supaya kita dengan anak-anak kena bentuk sefahaman. Subhanallah, komunikasi kena bercakap dengan anak-anak ni. Duduk. Okey, ada nak cakap apa-apa? Ada nak luah perasaan? Kadang-kadang saya buat sesi yang paling menakutkan adalah sesi meluah perasaan. Anak-anak kalau bagi peluang. Sebab dah dibiasakan. Okey, ada apa-apa tak nak cakap pasal Umi? Berebut. Imran dulu Umi. Itu Umi adalah saya marah dia terlebih gini. Padahal Imran gini. Umi buat ni. Okeylah Imran, Umi minta maaf. Kita kalau nak guna ayat, siapa hati Imran ni? Ungkit Umi mengandung melahirkan Imran. Kita tak boleh, kita dah biasakan. Okey, sekarang siapa pula? Ada nak rasa nak tegur sikap Umi ke apa ni? Lepas tu peluang kita lah pula. Okey, baiklah. Apa yang Umi nak tegur anak-anak ni? Bila kita beri dulu peluang mereka untuk tegur, insya-Allah dia orang pun terbuka hati. Lepas tu bincang, okey, cadangan nak apa? Ni nak apa? Gini-gini. Apa yang kita mampu bagilah. Okey, doa ni tuan-puan sekalian. Doa yang pertama itu doa daripada Al-Maksurat. Ini doa daripada hadis Nabi. Daripada sifat malas, sifat semua tu. Ada dalam ni kan? Ada tak doa tu? Tak ada. Lepas tu kami kongsi doa apa dalam ni? Doa penerang hati. Okey. Tapi soalan tu kan daripada sifat malas. Okey. Allahumma. Sebab Ustazah rasa memang semua orang dah tahu ni doa ni glamour sangat ni. Allahumma ini a'udzubika. Ini untuk semua ni macam-macam ni. Allahumma ini a'udzubika. A'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dek, cari dek doa ni. Riwayat apa semua? Wal hazan. Ustazah nak cerita pernah. Wal hazni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dia sebenarnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal minal hammi wal hazan wa a'udzubika. Kau nak sambung terus, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika, kena tulis juga sebab itu matan hadisnya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal.
Walkas. Jumpa tak, Dek? Mari sini. Ustazah takut ni. Wa a'udzubika. Sikit lagi ni. Wa a'udzubika. Boleh tak aircon tu kuatkan sikit ataupun turunkan suhu. Wa a'udzubika minal ajzi wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wal bukhli last dah ni. Wa a'udzubika. Macam ni ke wala batin ke tak buka? Dek? Tak gitu ke wala batin ke tak mabutah? Subhanallah. Taman butak namanya. Kenapa awak kata tak macam tu? Cek tulisan lain dan baris lain. Min ghalabati daini. Okey, tuan-puan sekalian, ini hadis riwayat apa ni? Siapa? Status hadis? Wa qahri rijal. Okey, minal ajzi wal kasli. Minal ajzi wal kasli ke? Kasali. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Betul. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Minal hammi wal hazani. Okey, tuan-puan sekalian, doa ini ada dalam Al-Maksurat, hadis riwayat Abu Daud. Ceritanya ada seorang sahabat Nabi ni duduk dalam masjid bukan pada waktunya. Ketika ini, tuan-puan sekalian, sahabat ni macam sedih. Lalu Rasul bertanya, apa yang kamu buat ni di masjid ni bukan pada waktu? Lalu dia berkata, ya Rasul, aku sedang berduka dan aku menanggung hutang yang banyak. Aku tengah sedih dan aku tengah ada hutang. Lalu Nabi pun mengajarkan doa ini. Lalu kemudian Allah telah membayarkan hutangnya. Maksudnya Allah bantu, mungkin murahkan rezeki bayar hutang dan menghilangkan kesedihannya. Tengok doa ini ada 8 perkara penghalang. Ini gegar-gegar ni dia ada kaedah kena letak something. 8 perkara penghalang kejayaan dan kebahagiaan. 8 perkara tu apa? Ini doa. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku, Allahumma a'udzubika. Allahumma ada ini ke tak ada? Allahumma sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung. Aku berlindung. Itulah yang berlaku hari tu. Wa a'udzubika. Masa doa istighfar tu. Allahumma aku berlindung, a'udzubika, daripadamu. Minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Apa beza dia? Minal hammi, maksud dia apa? Hammi, hazan ni sedih. Hammi lebih kepada dia macam kebimbangan ataupun keresahan.
Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu. A'udzubika, ulang balik. Aku berlindung daripadamu. Daripadamu ni siapa? Allah. Minal ajzi, daripada lemah dan malas. Wa a'udzubika, dan aku berlindung daripadamu ya Allah minal jubni wal bukh, daripada pengecut, penakut, wal bukh, dan daripada sifat bakhil. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan daripada ya Allah min ghalabati daini, daripada bebanan hutang. Okey, ini hutang ya, hutang. Dan juga kezaliman, kekerasan, kezaliman ataupun pengkhianatan, kezaliman manusia. Subhanallah. Jadi ada 8 perkara yang kita mohon perlindungan daripada Allah. 8 perkara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita mohon daripada resah, gelisah, bimbang, tak tentu arah, tak tentu hala. Kan kadang-kadang tu macam itulah. Daripada rasa sedih berlebihan. Bukan kata tak boleh sedih. Kita mesti ada rasa sedih bila suatu perkara yang menyedihkan berlaku. Tetapi kita cepat bangkit. Maksudnya kita tak larut dalam kesedihan. Dan mohon perlindungan daripada rasa lemah, lemah semangat. Kan, lemah nak gapai cita-cita dan rasa malas. Sifat malas ni yang banyak membuatkan kita ni tak jadi orang yang produktif. Bangun awal malas, nak ke rumah malas, nak kerja sekolah malas. Jadi malas ni yang menjadi penyebab penghalang kepada kejayaan dan kebahagiaan. Dan aku mohon perlindungan daripada sifat pengecut, penakut. Nak masuk pertandingan takut, nak masuk nak hantar interview pun takut. Apa-apa takut lah, nak berhadapan dengan orang takut. Dah lah, kita kerja apa pun mesti jumpa orang. Tak ada kerja dalam dunia ni, ada tak kerja yang saya tak perlu berurusan dengan orang? Tak ada jawabnya. Kecuali kalau dia kerja dengan binatang lah. Kan, tapi yang bayar gaji dia orang juga. Dia pun mesti ada kaitan dengan orang. Jadi tak boleh. Kan ada orang lebih takut pada manusia daripada Allah. Dan daripada sifat bakhil, kedekut. Kemudian kita mohon perlindungan pada Allah daripada bebanan hutang dan juga keziman manusia. Okey, tuan-puan sekalian, ini adalah perkongsian doa daripada Nabi memohon perlindungan daripada 8 perkara. 4, 5, 6, 7. Ni hutang, bebas ni, kita nak bebas hutang. 7 dan juga 8. Okey, siapa yang nak snap dulu? Sebab saya nak padam. Syirah tolong padam Okey, boleh je padam sekarang. Ini boleh tak tambah air? Tolong padam. Dik, boleh tolong tak air tak? Tambah air. Okey, terima kasih. Bismillah. Ini antara doa yang menjadi amalan saya daripada sekolah menengah lagi. Allahumma, juga daripada hadis Nabi. Awak jumpa tak hadis Nabi tu? Okey. Allahumma a'inni, awak bacakan, takut Ustazah salah. Allahumma a'inni, Allahumma alhimni rushdi wa izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni bulat alhimni alhimni rushdi wa a'izni min Okey, macam mana matan hadisnya? Ustazah. Okey, Nabi SAW bersabda, telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'ayyah daripada Syabib, ia berkata, Nabi SAW berkata kepada ayahku, wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah dalam sehari? Ayahku berkata, 7, 6 di dunia dan 1 di langit. Manakah yang engkau perhitungkan keinginanmu dan rasa takutmu? Ia berkata, yang ada di langit, wahai Husain. Yang ada di langit. Wahai Husain, ketahuilah, seandainya engkau masuk Islam, aku akan mengajarimu 2 kalimat yang bermanfaat bagimu.
Imran berkata, tatkala Husain telah masuk Islam, ia berkata, wahai Rasulullah, Ustazah nak juga hadis tadi tu. Wahai Rasulullah, faham kan daripada Jawatan Mufti Wilayah berkenaan dengan doa ni. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku 2 kalimah yang engkau janjikan kepadaku. Kemudian beliau bersabda, katakanlah, Allahumma alhimni rushdi wa'izni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk dan lindungilah aku daripada kejahatan diriku. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Okey. Kemudian tuan-puan sekalian, okey, riwayat yang lain, ini doa riwayat daripada riwayat Tirmizi, Tabrani, Al-Baihaqi. Bukan tadi ada kamu bagi riwayat yang sahih ni? Ini je riwayatnya. Allahumma alhimni rushdi. Okey. Ini dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Doa ini maksudnya, Allah ilhamkanlah kepada kecerdasan dan petunjuk, serta lindungilah aku daripada kejahatan hawa nafsuku. Okey, doa ini tulis, tampallah dekat rumah. Sungguh doa ni yang banyak manfaat dia. Doa ini daripada hadis Nabi juga, Allahumma alhimni. Maksud dia ialah, ya Allah, alhimni, ilham. Ilhamkanlah kepadaku. Ilhamkanlah kepadaku rushdi, petunjuk. Apa lagi yang ditulis kat sini? Rushdi, petunjuk. Petunjuk, rushdi, petunjuk yang jelas. Petunjuk, rushdi juga petunjuk dan juga kecerdasan. Allah yang Rashid bermaksud Allah yang maha cerdas. Kecerdasan. Sebab itu biasa orang nama Rashid ni cerdas. Sebab maksud Rashid tu sendiri cerdas. Kalau kita tengok kamus Arab, Rashid maksud dia adalah cergas. Gitu. Wa'a'idhni, dan aku berlindung min syarri nafsi, daripada syari kejahatan. Kejahatan apa? Nafsuku. Betul tak nafsuku? Subhanallah, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah saya telah diajarkan oleh oleh guru-guru saya masa sekolah menengah, dan saya tak tahu, memang doa ini sangat dekat dengan saya. Sampai bila saya nak ceramah, inilah antara doa yang saya baca. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, berikanlah aku ilham yang cerdas. Supaya saya harap, sebab tuan-puan sekalian, untuk bercakap laju, saya kan bercakap macam laju, pop. Kalau tak cergaslah otak ni berfikir, kalau tak cergas kan, tangan saya slow, saya tak larat kan, kita cakap, tuan-puan sekalian, kita perlu menjadi ibu bapa yang terbaik. Maksudnya, tapi bila cakap laju tu, otak pun kena laju tau, enjin, pop. Kadang-kadang saya stuck, tak datang idea, saya tahu, sebab saya kurang bergantung pada Allah. Saya tahu Allah tak izinkan. Kan adalah asbab tu. Kan saya rasa sombong ke dan sebagainya. Jadi memang minta dengan Allah, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilham yang benar. Kan? Berikanlah aku ilham yang cergas. Wa'aizni, dan aku mohon perlindungan, aku mohon dijauhkan min syarri nafsi, daripada kejahatan hawa nafsuku. Yang suka dipuji, yang suka begitu begini, yang perasan, yang ujub, dan juga kejahatan hawa nafsuku apa? Malasnya. Sebab malas tu lah sekian-sekian. Bagi anak-anak yang nak belajar, kita perlukan ilham masa nak jawab periksa. Kadang masa cikgu mengajar, tak nampak, tak faham. Tapi kita kena minta dengan Allah, beri ilham supaya aku faham apa yang cikgu ni ajar. Bila nak buat siapkan kerja sekolah, kena ilham. Jadi kita minta, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan juga petunjuk. Rashid juga petunjuk. Kan, Rashid juga maksudnya petunjuk. Betul lah tu. Cergas pun dia, petunjuk pun dia. Wa'izni, dan aku mohon perlindungan daripada kejahatan hawa nafsuku. Jadi itulah tuan-puan sekalian perkongsian kita pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Dah terlebih dah masa kita ni, setengah jam lebih. Sepatutnya 3:30 habis. Tapi sedang eloklah. Mohon maaf ya pihak sekolah. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lagi sekali kepada pihak kaunseling
bimbingan dan kaunseling dan Persatuan Ibu Bapa PIBG, anda sangat terbaik. SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Ma'had Al-Khair Lil Banat. Subhanallah. Terima kasih kepada Guru Besar Cemerlang, Pengetua Cemerlang Ustaz Muhammad bin Abdullah, yang di-Petua PIBG Tuan Haji Salahuddin bin Khalif, barisan guru-guru kan, guru penolong kanan, penolong kiri, ahli jawatankuasa PIBG, semualah para pelajar, para ibu bapa dan para pendengar sekalian. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat manfaat, dapat memberikan kebaikan. InsyaAllah kita tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat untuk menjadi lebih baik. Kita tak boleh guna ayat, dah terlambat dah ustazah, anak kami dah rosak. Tak boleh guna ayat tu. Selagi mana anak tu hidup, selagi kita hidup, belum terlambat. Kalau dah mati memang tak boleh nak cakap terlambat lah sebab dah mati. Tuan sekalian, maksudnya selagi hidup, selagi ada masa, selagi ada ruang, di situlah ada jalan, di situ ada usaha yang kita boleh buat. Yang penting ada kehendak. Subhanallah. Ada mungkin ibu berkata, saya memang dah silap, dah bagi awal-awal. Anak sekarang kau nak minta balik telefon pun tak boleh. Siapa kata tak boleh? Anda boleh bincang elok-elok, boleh terangkan. Mungkin makan masa sikit. Mungkin dia ada protes sikit. Tapi percayalah, kalau kita betul-betul niat, kita doa supaya perubahan berlaku, Allah akan izinkan. Masya Allah, tuan-puan sekalian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, soalan ibu bapa tu saya tak dapat jawab dengan baik. Kan pasal hukuman fizikal. Saya nak sebut macam ni lah. Secara umum. Dah bagi ni kan. Pasal bab menghukum mendidik anak ni memang saya nak boleh katakan berbeza. Anak 7 orang cara berbeza. Ada anak cakap lembut terus boleh ikut. Ada anak cakap lembut lagi tak menjadi. Kena keras sikit, kena tegas sikit. Ada anak cakap lembut tak jadi, cakap keras sikit tak jadi, dia kena rotan juga baru dia jalan. Sebab anak kita berbeza. Ada yang memang main feeling. Ada yang dia thinking. Dia nak fakta baru dia boleh ni. Okey, gini. Ada anak ni kan, Umi sayang Sofan. Saya tahu ni Sofan ni memang dia feeling. Cakap sayang je tubik air mata walaupun lelaki. Umi nak minta tolong Sofan boleh? Umi nak apa? Umi nak air. Boleh. Gitu kan. Ada anak, Umi nak air. Tak, maksud saya ada anak kita sentuh dengan feeling. Ada anak memang fizikal. Kita cakap dengan feeling dia tak nampak perubahan sangat. Kita nampak dengan thinking pun tak perubahan. Memang kena fizikal. Kita mari tak cakap apa-apa, kita pun cubit sikit je, bukan sampai sakit. Barulah dia bergerak. Contohlah, ada anak pula thinking je cakap. Umi minta ni, kan tahu dosa kalau menyakiti hati ibu. Cakap fakta. Ada anak yang begitu. Jadi kita kena pasti anak. Bab rotan itu panjang cerita tuan-puan sekalian. Sebab memang ada penulisan, ada ahli ulama bincang khas bab rotan. Banyak syarat baru sampai kita boleh diizinkan rotan anak. Masalah apa yang sampai boleh rotan? Melibatkan kewajipan. Umur berapa boleh rotan? Alat rotan tu macam mana? Kaedah rotan macam mana? Syarat kena berhenti rotan. Bila anak tu sebut Allah kena berhenti. Bahkan ulama dulu menggariskan tak boleh lebih 3 kali. Lebih 3 kali zalim. Lepas tu pukul pula di tempat mana. Jadi perbincangan tu memang panjang. Bahkan saya pernah buat satu kuliah khas bab rotan sahaja. InsyaAllah nanti satu hari kita ulang balik lah. Khas bab etika rotan dalam Islam. Sebab rotan tu memang ada dalam pendidikan Islam. Tetapi pendidik tu yang telah menyalahgunakan rotan sehingga jadi fitnah kepada Islam. Sebab tu kena jelaskan etika kalau nak gunakan rotan dalam pendidikan. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin alamin. Malam ni nak screenshot. Okey. Malam ni kita kena sini. Sebab rumah Kaedah duduk rumah Ustaz Azmi tu dekat ni.